Tak dengar suara kan? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar suara. Wifi. Outdoor. Wifi clean. So, Kesiapa? Lepas, peluk lepas. Lagi banyak. Ambil je lah. Saya tak mau sangat. Kita habis. Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar suara. Memang tak ada siapa.
Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf banyak-banyak Ustaz. Kami tak dengar suaranya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak tuan-tuan? Alhamdulillah dah dengar. Dengar Ustaz. Dah Baik. dengar dah. Alhamdulillah. Dah dengar Baik. dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan wa syafa'atan lana yawm al-qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi dengar elok, molek, cantik tuan-tuan sekalian. Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Takut saya. Dengar sekarang. InsyaAllah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jangan saya share balik. Sana. Okey. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita kali ini untuk kita meneruskan agenda kita, iaitu kita hari ini bakal menelusuri kisah Bani Israel ditukarkan oleh Allah. Allah Ta'ala tukar Bani Israel pada satu kampung menjadi kera mereka. Adapun dalam kitab-kitab sama ada kitab Qasasul Qur'ani ataupun secara umumnya kita seringkali mendengar cerita Ashabus Sabt, mereka yang asalnya beribadat pada hari Sabtu, Ashabus Sabt. Sabat. Maka itulah golongan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran ini surah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang kisah ini adalah di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Surah Al-A'raf adalah surah Makkiyah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelitkan dalam surah Makkiyah ayat Madaniyah. Ini ayat 163 surah Al-A'raf, daripada 163 sampai 168. 163, 164, 165, 166, 167, 168. 6 ayat ni. 6 ayat ni saja adalah ayat Madaniyah. Maksud kata dia diturunkan di Madinah ataupun diturunkan dengan lebih tepat diturunkan selepas hijrah. Tetapi surah Al-A'raf secara umumnya, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 dalam Quran ini adalah surah Makkiyah. Adalah surah Makkiyah. Maka signifikannya apabila bercerita tentang yang pertamanya surah Al-A'raf. Al-A'raf ni, apa maksud Al-A'raf? Satu tembok tinggi, tembok pemisah.
Di akhirat nanti Al-A'raf ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dinding di antara syurga dan neraka. Di sebelah kanan itu syurga, di sebelah kiri itu neraka, maka di tengah-tengah itu ialah Al-A'raf. Al-A'raf bukan syurga, bukan neraka, tengah-tengah. Maka dalam kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala bahkan mengisahkan kepada kita dan telah pun mengisahkan benda ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai pada zaman kita dah 1400 lebih dah. Yang sampai pada kita ni cerita tentang satu golongan yang kita tahu Bani Israel. Sebelum ni, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menceritakan tentang kejelekan perangai Bani Israel yang melawan para nabi. Kejelekan perangai Bani Israel yang provok para nabi. Kejelekan perangai Bani Israel yang penakut baik. Orang Kedah kata penakut baik. Penakut, orang utara juga kata penakut nak mampu. Ya? Dan itu adalah golongan Bani Israel. Golongan Bani Israel lah di antara golongan yang Allah menceritakan kepada kita yang memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal kepada para nabi apabila diajak untuk berjuang, mereka tak nak berjuang. Cumanya di kalangan Bani Israel ini kita mesti mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan tak suka kepada Bani Israel kerana mereka itu Bani Israel. Yang tu kita kena clear. Sebab apa? Sebab di kalangan para nabi, di kalangan para rasul, di kalangan Bani Israel, seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari ketika mana ditanya oleh para sahabat Nabi SAW, siapakah orang ataupun siapakah manusia yang paling mulia? Nabi SAW pada awalnya kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tanya dari sudut keturunan, darah daging keturunan, siapa yang paling mulia? Maka Nabi SAW kata apa? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Siapakah yang dimaksudkan? Yang mulia bin kepada yang mulia, bin kepada yang mulia, bin kepada yang mulia. Yang dimaksudkan adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dia adalah Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dia adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang Nabi yang paling mulia di sudut darah keturunan. Sebab apa? Ayah dia Nabi. Tidak ada terputus. Sebab apa? Tok Wan dia Nabi. Tidak ada terputus. Nabi Ishaq. Tok Wan pada Tok Wan. Moyang dia adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Semua ni keturunan para Nabi. Semua ni adalah mereka yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan Nabi sendiri, ayah Nabi bukan seorang Nabi. Tok Wan Nabi bukan seorang Nabi. Tetapi seorang yang dimuliakan. Orang yang ada pangkat. Orang yang ada darjat. Orang yang dipandang tinggi oleh manusia sekeliling. Baik. Cuma di situ keturunan begitu. Cumanya apabila berbicara tentang Bani Israel, ada di kalangan mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Ada di kalangan mereka yang beriman, ada di kalangan mereka yang tidak beriman. Ya, ada di kalangan mereka yang beriman, ada di kalangan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara yang beriman dengan tidak beriman ni ada masalah. Masalah ialah apa? Masalah yang beriman pun masalah. Yang beriman hanya mendiamkan diri apabila di kalangan mereka yang tidak beriman kepada Allah memprovok para nabi, para rasul dan provok Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak beriman kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang larang. Tak ada siapa pun larang. Bahkan ditempelak oleh Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah kata apa? Alangkah hodohnya, alangkah jeliknya, alangkah teruknya mereka ini apabila mereka tahu di dalam pengetahuan mereka, ada di kalangan mereka yang buat kemaksiatan, ada di kalangan mereka buat benda yang tak baik, ada di kalangan mereka buat benda yang tak betul.
tetapi la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Tetapi tak ada siapa di kalangan mereka yang nak bagi tahu, tak boleh buat, yang ni salah ni, yang ni salah. Kita tahu benda tu salah, tapi kita tak tegur. Benda tu menjadi satu normalisasi. Normalisasi yang tak tegur ni, Allah Ta'ala tegur. Contoh, saya duk bagi contoh benda yang hampir sama. Tuan-tuan, orang isap rokok dalam premis. Orang isap rokok dalam restoran. Ada anak kita, anak kecil kita, ada baby. Kemudian dibawa bersama dengan kita sekarang ni musim anak-anak balik makan besar bersama dengan mak, ayah, sebagainya. Balik, ajak pergi makan kat luar. Bawa mak ayah. Ada di kalangan mereka yang semput, ada di kalangan mereka yang asma. Kita ni dah tak larat nak pergi tegur orang yang apabila makan dekat restoran tu, dia isap rokok. Dan benda tu memang maklum. Tuan kedai pun sepatutnya clearkan benda tu. Kita tak patut, tak perlulah teruk-teruk duk pergi tegur orang, tak boleh isap rokok ni. Lalah jadi pergaduhan. Benda tu tak perlu bergaduh pun. Benda tu memang salah isap rokok dekat premis tersebut. Jadi menyebabkan apabila kita melihat sahaja tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar itu tidak ada. Maka orang buat isap rokok jadi benda yang biasa. Tak ada orang tegur. Mereka kata, tak ada apa, tak ada orang tegur kita. Selagi mana tak ada orang tegur kita, betul ya? Baik. Benda itu adalah salah. Allah Subhanahu Wa Taala menempelak. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Benda ini adalah benda yang sangat terkutuk. Sebab apa? Kamu tak tegur benda kemungkaran. Itu adalah satu kesalahan. Allah tak suka benda ni. Allah tidak suka ketika mana kita mampu untuk menyatakan sesuatu, kita tak katakan sesuatu. Sebab itu, apabila kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bil qalbi, wa dhalika adhafu al-iman." Hadis yang sahih riwayat Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang tengok kemungkaran, kalau dia ada kuasa dengan tangan, ada kemampuan gunakan tangan kuasa dia, maka digunakan tangan. Kalau tak mampu, gunakan lidah. Kalau tak mampu, gunakan hati. Itu adalah selemah-lemah iman. Tuan-tuan, Allah kata selemah-lemah iman. Takkan kita nak berada di dalam golongan yang selemah-lemah iman. Hanya boleh benci dalam hati. Sedangkan kita boleh tegur dengan mulut. Sedangkan kita ada kemampuan untuk menggunakan tangan. Maka menjadi satu kesalahan kita apabila kita diberikan kuasa menggunakan tangan kita. Diberikan kuasa menggunakan mulut kita untuk amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka kita tak buat. Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka. Dan inilah yang Allah Taala nak maksudkan apabila cerita ni masuk dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ni bagaimana? Al-A'raf ni gambaran di antara syurga dan neraka. Kita tahu benda tu salah. Kita nak jadi ahli syurga. Kita tahu mereka itu buat benda yang tak sepatutnya dilakukan. Kalau buat benda itu masuk neraka. Kita buat apa? Kita mengambil pendekatan, aku tidak bersama dengan orang-orang yang beriman. Aku tidak bersama dengan orang-orang yang tidak beriman. Aku duduk tengah-tengah. Aku tak nak buat apa pun. Yang penting aku beriman. Masalah tak? Masalah. Al-Quran kata golongan ini adalah golongan yang bermasalah. Baik. Tuan-tuan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-A'raf ayat 163. Ayat 163. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni cerita tentang Bani Israel. Tapi Allah Taala tak sebut pun Bani Israel. Yang tu kita akan bicarakan pada siri yang akan datang. Pada siri yang akan ni, yang mana sempat kita bicarakan, kita akan bicarakan secara umum berkaitan dengan kisah ini. Dan pada siri yang akan datang minggu hadapan, kita akan bicarakan ibrah di sebalik kisah ini. Baik. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-A'raf ayat 63 ni cerita tentang Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni Nabi berada di Madinah. Maksud dia surah ni turun selepas hijrah. Sekali lagi surah ni turun selepas hijrah. Bukan. Ayat ni, minta maaf. Ayat ni turun selepas hijrah. 163 sampai 168. Tetapi surah ini adalah surah Makkiyah. Siapa yang menentukan ayat ni letak kat mana? Ayat yang Madaniyah ni letak dalam surah Makkiyah. Siapa yang tentukan? Nabi ke yang tentukan, tuan-tuan? Semua kena pasti dan maklum bahawa yang menentukan ayat ni duduk kat ayat mana, ayat ni duduk kat surah mana, bukan Nabi. Nabi bukan yang mereka ciptakan Al-Quran. Nabi tidak menciptakan Al-Quran. Yang menentukan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu kat Jibril alaihi salam di manakah terletaknya ayat ni, maka Jibril alaihi salam akan maklum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa nak bagi tahu kat kita dari sudut penyusunan Al-Quran ni sekalipun bahawa Nabi tidak ada kuasa penuh untuk menentukan ayat ni. Yang ni berada dalam surah ni ke surah ni ke. Al-Fatihah duduk kat depan sekali, no? Al-Nas duduk kat belakang sekali. Surah Al-Alaq, surah yang pertama daripada ayat 1 sampai ayat 5, matlak surah daripada ayat 1 sampai ayat 5 duduk pada surah yang ke-96, 98. Siapa yang menentukan? Bukan Nabi SAW, tetapi yang menentukan adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah tauqifi. Kena ingat ayat ni, ia adalah tauqifi. Ditentukan bukan oleh para nabi, bukan oleh nabi, maaf, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat ni turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ayat ni turun, Nabi berada di Madinah. Dan peristiwa ni selepas hijrah. Baik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi diberikan satu, orang kata, arahan oleh Allah untuk tanya kepada orang Yahudi waktu itu. Sana tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kat mana kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Nabi SAW diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanya kepada orang Yahudi. Baik, dalam kepala otak kita kena tahu Nabi tak pernah mengaji sekalipun dengan orang Yahudi. Nabi tak pernah mengaji pun dengan ahli kitab. Maksud dia, segala cerita dalam kitab terdahulu Nabi tak tahu. Kecuali Allah Ta'ala beritahu, malaikat beritahu pada Nabi SAW. Maksud dia, Nabi tidak bersumberkan kepada kitab-kitab terdahulu. Injil ke, Taurah ke, Nabi tak mengaji. Nabi tak mengaji. Nabi tak pernah pun bertalaki dengan mereka. Maka, kita dapat tahu bahawa sumber cerita-cerita Nabi bukan daripada mereka. Dan tak ada seorang pun di kalangan orang Yahudi, tak ada seorang pun di kalangan orang Nasrani buat klaim, buat kenyataan bahawa Muhammad pernah mengaji dengan kami. Muhammad pernah bertanya soalan kepada kami tentang riwayat yang dalam Taurah, dalam Injil. Nabi
dalam riwayat tidak pernah bertanyakan sedemikian rupa. Bermaksud Nabi tak pernah mengaji daripada sumber yang lain. Bermaksud sumber yang kita sebut tu, itu namanya sumber Israiliyat. Nabi tak ambil sumber tu. Sumber yang Nabi ambil, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Yang kedua, Allah bagi wahyu kepada Nabi SAW. Sumber yang kedua adalah daripada mulut Nabi sendiri. Apa yang Nabi bagi tahu, itu yang paling tepat. Bukan apa yang telah diberitahu oleh umat-umat terdahulu yang dibawa riwayat-riwayat cerita sampai kepada kita. Baik, sebab ada yang kita boleh terima, ada yang kita tak boleh terima. Perlukan kepada pendetilan ataupun perlukan melihat kepada review semula apa yang didatangkan kepada mereka. Baik, Allah suruh Nabi SAW tanya. Dalam kisah ni, Ashabus Sabat ni, dalam kisah ni mereka menjadi kera ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apabila dilihat kepada riwayat dalam Taurat, dalam Injil, tak ada pun cerita Ashabus Sabat. Maksud dia apa dia? Maksud dia hanya Nabi, hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu cerita tentang mereka. Tak ada riwayat. Mereka pun tak tahu. Yang ni cerita ni rupanya ada berkaitan dengan Bani Israel yang sepatutnya mereka tahu. Tapi mereka tak tahu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lebih daripada mereka. Dan Allah Ta'ala nak ceritakan kepada Nabi SAW, kepada kita, bahawa ini adalah cerita yang mereka pun tak tahu, tapi ada dalam Quran, tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil. Boleh buat tak tuan-tuan? Boleh buat. Yang ini bukti dah. Baik, Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi as-sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Nabi SAW, Allah kata, wahai Muhammad, hampir tanya penduduk bandar, tanya kepada mereka. Maksudnya tanya kepada mereka, tanya kepada Bani Israel. Pada zaman Nabi SAW, tanyalah kepada orang Yahudi ahli kitab mengenai seorang penduduk, mengenai satu buah penduduk, qaryah, al-qaryah. Al-qaryah ni kata nama khas sebab dia ada alif lam, qaryah. Kalau dalam Quran sebut was'alhum an qaryatil lati, tak ada alif lam, bermaksud ia adalah umum. Ia adalah umum. Baik, contoh, kamu tanyalah tentang Muhammad. Muhammad mana Muhammad yang duduk kat kampung sebelah. Muhammad duduk kat kampung sebelah ni banyak. Tapi kalau kita kata kamu bertanyalah kepada Muhammad, ada gelaran bagi dia. Contoh dia, kita panggil dia Mat Stamp, kan? Sebab dia rajin duk kumpul stamp. Kamu bertanyalah kepada Mat Stamp sebut ataupun Muhammad Stamp. Yang dimaksudkan dia tu kita tak Al-Muhammad, contoh. Saya hanya sebut contoh maka tidak ada orang lain yang ditujukan melainkan Muhammad yang dimaksudkan. Contoh dia, nama saya Afwan. Afwan ramai. Hampir tanya Afwan. Cek dalam Jawatan Pendaftaran Malaysia, nama Afwan ni ada 47 orang dalam Malaysia, contoh. Afwan yang mana satu? Tu Afwan yang tu yang mana? Ada setengah kita Afwan yang Akademik Tadabbur Malaysia. Tak ada orang lain dah. Cek nama seorang dia, yang tu Afwan tu. Maka diletakkan alif lam kat depan, contoh. Itu contoh yang nak menyatakan bahawa kata nama khas, kata nama am. Baik, bermaksud Allah Subhanahu Taala suruh Nabi SAW tanya kepada orang Yahudi pada waktu itu, wahai Muhammad, kamu tanya kepada orang Yahudi berkaitan dengan ada satu kampung. Kampung tersebut allati kanat hadiratal bahr, kampung yang mana terletak di tepi laut. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau tuan-tuan melihat ayat Al-Quran ini, kampung ini tidak disebutkan kampung ni dekat mana. Kampung ni dekat mana. Cuma jumhur ulama, hampir kita katakan ittifaqul ulama, menyatakan bahawa ia adalah sebuah tempat yang nama dia Ilat.
Ada orang sebut ilat, ada orang sebut ilah, ada yang sebut al-aqabah. Siapa yang anak-anak ataupun siapa yang di kalangan mereka yang pernah belajar di Jordan, dia akan tahu dekat mana Aqabah. Aqabah itu adalah sempadan di antara Jordan sekarang dan Israel sekarang. Al-Ardul Muhtallah, tanah yang telah dirampas oleh orang Yahudi. Laut mati tu, bukan laut mati, Aqabah tu yang dirahmati Allah, sama dengan laut mati pun. Laut mati tu, tasik tu, dan Aqabah tu di-share oleh dua negara. Mereka bahagi dua. Sebelah sana, Ilat tu sekarang menjadi bandar di antara bandar orang Israel kan, Yahudi. Di sebelah Jordan, nama dia Al-Aqabah. Maka kalau kita fahamkan, Jordan ni termasuk dalam kawasan Palestin lah dulu, sebab sebahagian kalau ikutkan Palestin asalnya sebahagian, Jordan sebahagian pada Palestin. Bila ada nation state ni terpisah di antara negara, mereka share satu tempat Aqabah. Sebelah-sebelah dia. Ilat seberang sana, Aqabah seberang sini, sebelah Jordan. Ilat sebelah Israel. Nama tersebut dikekalkan. Dan nama tersebut telah ada sejak dulu lagi. Sejak dulu memang dipanggil nama Ilat. Dan di sebelah Jordan ni dipanggil nama Al-Aqabah. Al-Qaryatul Lati, kampung tu yang dimaksudkan adalah dekat Ilat, dekat Aqabah. Allati kanat hadiratal bahr, yang mana memang tempat dia dekat tepi laut. Memang tempat dia dekat tepi laut. Maksud dia, kali ni Quran nak bawa cerita tentang satu perkampungan yang ada padanya Bani Israel. Depa ni duduk kat mana? Depa duduk kat tepi laut. Baik. Apa yang Allah cerita? Ya'duna fis sabati. Ya'duna fis sabati. Mereka ini telah melanggar larangan mereka pada hari Sabtu. Baik. إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. Yang mana ketika mana datang kepada mereka hari Sabtu ni, ikan-ikan yang sangat banyak. Syur'a. Syur'a ni maksud dia ikan-ikan ni datang dalam keadaan sangat banyak yang menyebabkan mereka rasa ini benda yang luar biasa. Kan? Orang Kedah kata berceretet mai dekat tepi laut ni. Kan? Kita duduk kat permukaan dekat tepi laut ni, duduk kat daratan, nampaklah ikan duduk datang dekat gigi pantai ni. Baik. Yauma la yasbituna. Sedangkan pada hari lain, ikan-ikan tak mai. Ikan-ikan ni dia pandai. Dia pilih mai hari Sabtu je. Hari lain dia tak mau mai. Daripada seminggu yang duk ada tu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, dia tak mai. Yang mai hari apa? Hari Sabtu baru mai. Tetapi pada hari Sabtu, pada ketika itu, mereka tidak dibenarkan untuk apa? Untuk pergi mengain ataupun untuk pergi bekerja menangkap ikan. Tidak dibenarkan oleh syariat pada waktu itu. Saya kita sedar. La ta'tihim. Yang mana ikan tu hari lain memang tak main kat mereka. Maksud dia rezeki mereka pada hari lain ni tak ada. Rezeki yang sepatutnya ada hari Sabtu. Tapi hari Sabtu mereka tidak dibenarkan. Baik. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan demikianlah Allah Ta'ala kata, kami uji mereka. Kerana apa? Kerana mereka ni berlaku fasik. Baik, fasik ni macam mana? Mereka ni beriman, tetapi mereka ni buat maksiat banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka beriman, tetapi mereka beriman secara main-main. Maka mereka ni dianggap sebagai fasik. Allah Ta'ala sebut fasik. Allah Ta'ala kata apa? Kadzalika nabluhum. Ujian ini kami yang berikan. Kami yang uji mereka. Kerana apa? Kerana mereka berlaku fasik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kalau kita melihat pada kisah ini adalah cerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cerita kepada kita
tentang sifat sombong. Manusia ni apabila Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka, mereka sombong. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, Allah sebut secara umum cerita mereka ni. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat 65. Pada ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Allah hanya cerita secara, orang kata secara sekejap saja, teaser saja dalam surah Al-Baqarah tentang apa yang berlaku kepada kaum yang kita tahu ini adalah Bani Israel. Baik. Juga cerita ini adalah cerita tentang tauhid. Cerita tentang tauhid, cerita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita tentang depa ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk depa beribadah kepada Allah. Baik, asalnya cerita depa ini yang duduk kat tepi laut ni, Bani Israel yang duduk kat tepi laut ni, hari-hari duk pi mengai ikan, ataupun depa ni nelayan. Depa ni adalah nelayan. Dan tuan, kita kena mendalami sikap, sifat, pendirian, bagaimana rasa sebagai seorang nelayan. Tuan-tuan, nelayan ni macam mana tuan-tuan? Dia, orang kata, tawakal tinggi kepada Allah. Keluar pilaut ni macam-macam ada kat laut. Pergi awal pagi, kemudian esok ataupun pergi malam, esok awal pagi sebelum subuh baru balik. Ada pergi balik pukul 8 pagi, pergi malam pukul 12, balik pukul 8. Ada yang dapat hasil, ada yang tak dapat hasil. Ada yang tiba-tiba ombak datang, tiba-tiba tak ada ikan, hari yang sepatutnya ada ikan, tak ada ikan. Hari yang mereka jangkakan tak ada ikan, mereka tak pergi, tiba-tiba orang yang pergi ada ikan pula. So, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi. Laut, tuan-tuan, adalah lebih luas pada daratan. Laut, tuan-tuan, adalah alam yang sangat gelap. Alam yang sangat takut lautan. Sebab itu, siapa yang nelayan ni, kita katakan kita respect lah. Sebab apa? Tak semua orang sanggup dan mampu untuk menempuh apa yang mereka tempuh. Baik. Dan Bani Israel ni, di kalangan mereka memang ada yang memang duduk kat tepi laut ni, kerja dia memang cari ikan. Kerja dia adalah sebagai nelayan. Dan mereka ni minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diceritakan zaman Nabi bila. Zaman bila mereka hidup ni. Tetapi diceritakan bahawa mereka minta supaya boleh tak hari Sabtu ni dijadikan sebagai hari untuk kami beribadah. Kalau kita, tuan-tuan, kita hari Jumaat. Hari Jumaat sebagai Yaumul Ijazah, hari cuti. Kalau dekat tanah Arab sebut hari cuti. Hari cuti bagi orang Islam adalah hari Jumaat. Hari cuti bagi orang Islam adalah hari Jumaat. Bukan nak kata salah, cuti hari lain tak salah pun. Cuma begitu anggapan. Hari Jumaat Yaumul Ijazah. Hari Jumaat hari yang berlakunya qiyamah. Maka hari Jumaat hari yang Allah Subhanahu Nabi SAW kata Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Macam-macam kelebihan hari Jumaat. Doa diperkenankan, sedekah diberikan ganjaran yang berganda hari Jumaat. Maka kalau kita seronoklah kalau dapat cuti hari Jumaat. Macam Kedah, macam Kelantan, macam Johor, cuti hari Jumaat. Mereka memilih hari Jumaat sebagai hari cuti. Maka Bani Israel, dia minta supaya, ya Allah, berikan kepada kami cuti. Kami nak rehat. Kami tak nak buat apa-apa pada hari Sabat. Kita kena melihat daripada sudut bahasa. As-Sabtu maksudnya al-qata'u. Al-qata'u ni maksud dia putus.
Yaumul qata', hari yang diputuskan. Maksud dia, kami nak putuskan. Kami tak ada relation langsung dengan kerja kami. Kami nak hari itu betul-betul putus. Hari itu betul-betul kami rehat. Itu Yaumul Sabt. Maka mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi, Rasul pada waktu tersebut. Dan tidak diceritakan kepada kita Rasul tersebut siapa nama, waktu, zaman, bila. Tetapi dinyatakan dalam Al-Quran. Dia pun minta apa? Dia pun minta ya'duna fis sabt. Dia pun minta supaya kami nak rehat pada hari itu. Hari Sabtu, hari rehat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan orang Yahudi merasa tenang sepanjang hari tanpa bekerja sebab mereka pun nak hari itu hari rehat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan pada zaman tersebut syariat ditetapkan. Ingat syariat setiap nabi, setiap umat adalah berbeza-beza. Kita tengok ada syariat nak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena bunuh diri pada zaman Sulaiman alaihi salam. Yang ni pada zaman ni Yahudi minta apa? Hari Sabtu supaya mereka direhatkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menetapkan kepada mereka diharamkan pada orang Yahudi pada hari Sabtu untuk mereka cari keluar makan. Maksud dia pergi ke laut untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan rezeki pada hari Sabtu tak dibenarkan. Hari lain boleh. Hari Sabtu ni hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibn Taymiyah, dia kata tauhid ni adalah perkara yang paling berat bagi kita. Berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang keimanan. Tauhid adalah benda yang paling indah tapi yang paling halus. Apa pun, hal sekecil mana pun yang berpengaruh kepada tauhid ini digambarkan oleh Ibn Taymiyah seperti kain putih. Ada titik yang tertitik pada kain putih itu kita boleh nampak. Dia dah mempengaruhi warna kain. Kadang-kadang titik jatuh dekat air, kita rendam kain tu, boleh jadi biru warna dia. Boleh jadi luntur warna dia. Boleh jadi merah warna dia. Kena air warna merah pula, basuh. Kita pergi basuh kain, Allah kena air karat. Kain putih tu jadi warna merah. Begitu juga dengan keimanan. Benda tu teknikal sikit je. Allah Ta'ala nak uji sikit je. Allah Ta'ala ubah sikit je. Begitu juga dengan hati kita. Allah Ta'ala twist sikit je. Kacau kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji kita. Semua orang diuji. Dan pada cerita ini, Bani Israel diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya nak bagi tahu kat kita, Bani Israel kena uji, sudah tentu semua kita pun kena uji. Depa ni sebelum ni depa minta rehat kepada Allah, bagi kat mereka hari Sabtu sebagai hari rehat. Maka Allah last sekali Allah mensyariatkan supaya hari Sabtu adalah hari yang berehat sepenuhnya kepada mereka, dan mereka hari itu adalah hari untuk mereka beribadat. Sebab mereka yang minta hari tersebut, kami nak hari khusus kepada ibadat kepadamu ya Allah. Maka Allah memenuhi permintaan mereka. Allah larang mereka bekerja untuk mendapatkan hasil pada hari Sabtu. Larangan Allah seperti mana kita harus lihat. Larangan Allah itu syariat. Allah telah mensyariatkan kepada Nabi Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, jangan kamu berdua dekati pokok ini, hadhihi syajarah, yang kita kata pokok khuldi tu. Jangan dekat dengan pokok tu. Itu satu undang-undang. Syariat ni undang-undang. Syariat, satu undang-undang, satu cara hidup yang Allah letakkan kepada Adam dan Hawa ketika mana dalam syurga. Jangan dekati pokok tersebut. Hanya Allah saja yang tahu apakah hikmahnya. Begitu juga dengan Bani Israel. Mereka minta, Allah dah tentukan, jangan cari makan pada hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari berehat dan kamu beribadat semata-mata. Baik.
Allah Subhanahu Taala uji Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam membuat kesilapan, tetapi Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan Allah suka kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Tetapi Allah Taala uji juga ada di kalangan mereka yang bertaubat, iaitu Nabi Adam alaihi salam. No? Dan ada di kalangan mereka yang apabila diuji, mereka bukan nak bertaubat tetapi meneruskan kemaksiatan dan kesesatan, di antaranya Bani Israel. Bani Israel Allah Ta'ala uji bagi kelebihan kepada mereka. Allah Ta'ala kata wa nabluhum bil khairi wasyarri. Allah Ta'ala akan uji semua manusia. Sama ada Allah Ta'ala akan uji kita dengan benda yang kita nampak baik bagi kita, dan Allah Ta'ala akan uji kita benda yang nampak yang tidak baik bagi kita. Allah Ta'ala uji benda yang baik ni, Allah Ta'ala bagi kekayaan dengan kita. Yang tu Allah Ta'ala bagi ujian supaya kita bersyukur. Allah Ta'ala bagi ujian kat kita benda yang kita tak suka. Sakit tak suka, kemalangan, kita hilang rumah, kematian, banjir, bil syarri, dengan benda yang tak baik, supaya kita buat apa? Supaya kita wayasbir, supaya kita bersabar. Allah akan memberikan ganjaran bighairi hisab kepada orang yang bersabar. Maka Allah Ta'ala uji itu ada sebabnya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ni macam saya kata, ini adalah muqaddimah untuk kita masuk pada cerita yang akan kita bincangkan ibrah nanti, bahawa cerita ini tentang orang Yahudi apabila mereka dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta untuk mereka rehat hari Sabtu. Tiba-tiba hari Sabtu ni tuan-tuan, hari Sabtu itulah ikan datang secara jumlah yang sangat besar, masif, datang besar, yang menyebabkan keimanan mereka tergugat. Mereka kata nak pi tangkap ikan hari Sabtu tak boleh, sebab syariat telah menetapkan tak boleh hari Sabtu. Maka orang Yahudi ni fikir macam-macam cara. Sebab lepas pada hari Sabtu, hari Ahad mereka pergi cari makan balik, pergi cari ikan, tak ada, tak jumpa. Hari Jumaat, hari Ahad sampai Jumaat, tak ada. Tapi hari Sabtu ada pula. Bukan ada pula macam mana? Banyak sangat. Hari lain biasa-biasa saja. Maka mereka diuji dengan keimanan tersebut supaya mereka sepatutnya apa dia? Sepatutnya tetap pendirian syariat di atas nama syariat itu. Tetapi ada di kalangan mereka yang tidak sedemikian rupa. So sebahagian besar daripada mereka fikir macam mana kami nak cari makan, ataupun macam mana kita nak dapatkan ikan pada hari Sabtu. Maka macam-macam yang mereka buat apa? Oh, macam inilah kita tahan ikan pada hari Jumaat. Dalam riwayat Ibnu Katsir menerangkan kepada kita, mereka sebahagian besar di kalangan mereka nak juga dapat ikan hari Sabtu tu, sebab mereka tahu hari Sabtu tu banyak ikan. Mereka letak siap-siap dah pukat ataupun jaring jala tu pada hari Jumaat, tunggu pada hari Sabtu, sehingga kan semua ikan tu datang pada hari Sabtu tu kan, dan mereka tarik daripada jauh, mereka set lah, apabila hari Ahad bila kita angkat, kita akan dapat ikan yang hari Sabtu tu. Kecoh lah maksud dia. Maksud dia mereka sengaja letak hari Sabtu pun mereka buat pada tu, tetapi dengan secara menipu. Tetapi itulah yang kita katakan, mereka nak tipu siapa ni? Mereka nak tipu siapa ni? Mereka menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa sebut ayat 142, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, sesungguhnya orang-orang yang fasik, mereka melakukan tipu daya kepada Allah. Mereka ni nak tipu siapa ni? Mereka nak tipu Tuhan lah. Seolah-olah Allah ni buta, Allah ni tak tahu apa yang mereka buat.
Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya mereka tipu diri mereka sendiri. Sesungguhnya mereka telah menipu diri mereka sendiri. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Itulah yang terjadi kepada mereka apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji mereka. Dan mereka dah kata kami tak nak hari Sabtu ni, kami nak rehat. Allah Ta'ala uji mereka dengan mendatangkan ikan yang sangat banyak pada hari Sabtu. Ikan yang sangat banyak pada hari Sabtu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, maka di kalangan mereka, sebab tu diletakkan tuan-tuan ayat 164 ni. 164 ni kita baca ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan ingatlah seketika golongan di antara mereka berkata. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi sebahagian besar di kalangan Bani Israel yang duduk di Ilat, yang duduk di Aqabah, mereka buat dengan cara kecoh. Maksud dia, mereka langgar perintah Allah, mereka tahan juga pukat, tahan juga jala. Untuk apa? Untuk dapatkan ikan pada hari Sabtu tu. Ikan hari Sabtu tu. Maka sebahagian di kalangan mereka ni ada pandangan. Maksud di kalangan Bani Israel ni ada yang bersetuju dengan cara mereka, ada yang tak setuju, ada yang mendiamkan diri. Yang pertama, idh qalat ummatun minhum. Berkata sebahagian ummah ni, sekumpulan daripada Bani Israel ni, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Di kalangan mereka ni strict. Mereka beriman kepada Allah. Mereka kata apa? Di kalangan mereka kata tak bolehlah buat macam ni. Tak bolehlah buat macam ni. Sebab Allah Ta'ala tak bagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, janganlah buat. Ada golongan yang melarang. Ada golongan yang melarang. Tetapi golongan yang melarang ni, dilarang oleh satu lagi kumpulan. Kumpulan yang melarang orang yang melarang. Dia berkata apa? Lima ta'idhuna qauman. Yang hampa pi larang, duk pi nasihat kat depa ni pasal apa? Biar pi kat depa lah. Depa nak ambil nak buat nak cari makan ataupun nak tahan pukat hari Sabtu, biar pi kat depa lah. Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Yang akan menghukum ni Allah. Allah yang akan binasakan mereka. Allah yang akan azab mereka dengan azab yang pedih. Kenapa kita perlu nak pi campur urusan mereka? Yang tu urusan mereka, biar pi kat depa lah. Kalau nanti Tuhan marah depa, bukan Tuhan marah kita. Baik tuan-tuan, sebelum tu ada golongan yang menasihati mereka, kenapa buat macam ni, tak baiklah buat macam ni. Kemudian datang pula golongan yang kedua yang kata, yang hampa pun nasihat buat apa? Depa ni bukan nak dengar pun nasihat. Kalau nasihat sekalipun, depa tetap macam tu juga. Sekarang ni biar pergi kat depa. Orang kata mampu pergi kat depa. Apabila kita biar kat depa, Allah Ta'ala nanti akan memusnahkan depa. Allah Ta'ala yang turun azab, Allah Ta'ala turun azab kat depa. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata mereka yang cuba menasihati secara baik kepada Bani Israel yang cuba nak kecoh dengan Allah, pi cari makan hari Sabtu ni, pi tahan buka hari Sabtu ni, mereka kata qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan orang yang bagi nasihat ni kata, aku ni ataupun kami ni, kami ni bagi nasihat ni untuk kami ni berlepas diri, ma'dzirah, berlepas diri ila rabbikum, daripada kami ni rasa salah kepada Allah.
kami kena nyatakan. Maksud dia apa dia? Amar ma'ruf nahi mungkar kami kena buat supaya kami terlepas dan supaya mereka bertakwa. Yang penting kami usaha untuk mereka itu bertakwa, ingat balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka nanti kita akan tengok ibrah dia. Nah, cuma saya selitkan sikit apa yang boleh kita tahu pada ayat 163 ni. Kita sandarkan kepada diri kita. Maksud dia, ada di kalangan kita yang melakukan benda yang tidak sepatutnya dalam syariat agama kita, maka ada di kalangan orang lain yang menasihati. Contoh dia ada di kampung kita ada buat nama Arab. No? Ada satu kumpulan, adapun di kalangan orang kampung kita, orang Islam buat Arab. Kita tak Arab tu haram. Dia letak nama Arab tu Karim. Nah, dia letak nama Arab tu Karim. Bila letak nama Karim, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang buat ni orang Islam. Maka ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Dia kata, pasal apa nak buat ni? Benda ni benda haram. Allah Subhanahu Taala melaknat orang yang buat Arab, orang yang sekian. Dia baca hadis apa lebih kurang. Dia kata undang-undang negara kita berdasarkan sekian. Maka itu amar ma'ruf nahi munkar. Ikut golongan yang kedua. Yang ketiga pula, satu kumpulan yang kata, back pi kat depa lah. Nanti Allah yang akan azab depa. Allah tak akan azab kita. Kita kalau nasihat pun depa bukan dengar pun. Biar pi kat depa. Kalau Allah masukkan mereka ke dalam neraka, yang tu masalah depa, bukan masalah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sengaja cerita kat kita cerita ni semua, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Untuk apa? Supaya kita mengambil pengajaran, supaya kita dapat tahu. Kita tahu bahawa ada di kalangan orang Islam yang bersikap seperti pada Bani Israel. Maksud dia, kita ni cakap macam mana? Tak apalah kalau orang yang kita kenal itu buat salah, kan? Kita tak payahlah tegur, tak payah nanti duk bergaduh-gaduh. Biarlah kat dia. Dia buat benda salah, nanti dia jawab dengan Tuhan. Tuan-tuan, ayat ni bagi tahu kat kita apa dia? Jangan buat macam tu. Sebab kita bertanggungjawab di atas keilmuan kita. Maksud keilmuan ni macam mana? Di atas apa yang kita tahu dan benda tu salah. Kita tahu benda tu salah. Maka kita kena buat apa? Kita kena Nabi SAW kata apa? Apabila kita melihat sesuatu kezaliman dan dizalimi, apa yang kita kena buat? Nabi kata unsur akhaka zaliman atau mazluman. Kamu tolonglah hamba Allah yang mana dia tu zalim dan dizalimi. Sahabat-sahabat tanya, kalau yang dizalimi, kami tahulah macam mana untuk membantu mereka. Kalau mereka lemah, kami akan kuatkan mereka. Lebih kurang macam tu. Maksud dia, kalau yang dizalimi, kita boleh bantu dia. Dia kena zalim. Tetapi para sahabat tanya kepada Nabi, macam mana orang yang menzalimi orang lain? Nabi SAW kata apa? Tamna'hu au tuhjizhu. Kamu kena halang dia. Berdasarkan pada hadis yang kita baca tadi, halang ni macam mana? Halang ni macam mana? Halang ni sama ada kita halang dengan tangan kita, sama ada kita halang dengan lidah kita, ataupun kita halang dengan hati kita. Jadi macam ayat ni, hanya sebut dengan hati je. Biar pilah kat mereka, kita benci perbuatan mereka pun benci dengan hati dia. Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala suka sekiranya kita dapat proaktif mengambil tindakan. Tuan-tuan, hari itu kita baca tentang bagaimana bangsa Yahudi ataupun bangsa Bani Israel, Allah Subhanahu Ta'ala suka untuk proaktif. Udkhulul baba. Kan? Kita kena buat anjakan proaktif, masuk dulu dalam al-ardul muqaddasatul lati, masuk dalam apa nama Palestin, masuk dalam Baitul Maqdis. Bukan kita menunggu saja. Maka sikap menunggu ini adalah sikap yang ditepalak oleh Allah. Sekali lagi, apabila kita baca ayat Quran, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu,
Labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah menempelak mereka di kalangan mereka, sama-sama mereka tahu bahawa benda itu benda yang tidak baik, tetapi di kalangan mereka juga mereka tidak yanhauna 'anil munkar, tidak, orang kata, tidak mencegah kemungkaran. Maka Allah Ta'ala kata apa? Labi'sa ma kanu yaf'alun. Itu adalah benda yang sangat-sangat terkutuk dan terkeji. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, tuan-tuan, sekadar ini dulu yang kita boleh sharekan pada malam ni, sejam insya-Allah. Nanti kita akan masuk ke siri yang kedua, kita melihat ibrah, sehinggalah mereka dijadikan kera. Sebab apa jadi kera? Sebab apa jadi kera? Jadilah binatang lain kan? Sebab apa jadi kera? Insya-Allah nanti kita akan tengok sama-sama di dalam Al-Quran, dan kita tengok juga apabila mereka jadi kera, macam mana keturunan mereka? Keturunan dia jadi kera juga ke? Akan beranak pinak jadi kera ke? Adakah kera yang ada pada hari ini di kalangan Bani Israel? Saya tuan-tuan jumpa kera dekat zoo, tuan kata ni Bani Israel punya keturunan ni. Tuan-tuan jumpa kera dekat Palestin, tuan-tuan kata apa? Yang ni keturunan Bani Israel ni. Baik, nanti kita akan lihat di sudut ayat-ayat Allah dan dalil Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, minta tuan-tuan sekalian, sekiranya tuan-tuan ada kelapangan untuk membantu perjalanan Akademik Tadabbur Malaysia, tuan-tuan boleh sumbangkan semampu mungkin untuk orang kata perjalanan Akademik Tadabbur Malaysia. So setakat tu dulu yang saya mampu untuk share pada malam ini. Lewat dah 10.37. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.